Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saya Muhammad Naqib Salam bin Rusli, nombor matriks 062631. InsyaAllah pada hari ini saya akan membentangkan pada tajuk apa yang dimaksudkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis bermaksud apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada dari segi percakapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari segi perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lagi dari segi takrir, iaitu apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam diamkan ataupun pengakuan, dan yang keempat ialah sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang pertama ialah hadis berkaitan percakapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara contoh hadis berkaitan percakapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah hadis innamal a'malu binniyat. Hadis ini merupakan hadis yang sangat masyhur, dan hadis ini terletak nombor 1 di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, dan juga yang pertama sekali di dalam kitab Arba'in Nawawiyah, iaitu hadis 40 karangan Imam Nawawi. Yang kedua ialah hadis yang berkaitan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara contoh hadis berkaitan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kamu seperti mana kamu lihat aku salat. Hadis ini jelas bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan tata cara solat di hadapan para sahabat-sahabat. Para sahabatlah yang menjadi saksi utama yang melihat bagaimana tata cara solat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang ketiga ialah hadis yang berkaitan takrir, yakni pengakuan ataupun apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam diamkan. Antara contoh hadis yang berkaitan pengakuan Nabi ialah suatu hari Sayyidina Anas bin Malik dan juga para sahabat melakukan solat sunat 2 rakaat sebelum solat fardu maghrib. Perbuatan para sahabat itu, iaitu Anas bin Malik dan juga para sahabat, dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menegur dan tidak mencegah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendiamkan para sahabat yang membuat solat sunat 2 rakaat itu. Perbuatan diamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menunjukkan bahawa hukum harus dan perbuatan para sahabat itu tidaklah sesekali melanggar hukum-hukum syariat Allah. Walaupun perkara yang dilakukan oleh para sahabat itu tidak sesekali diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Persoalannya, bagaimana kita boleh tahu bahawa diamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menunjukkan bahawa ia tidak salah dan tidak menyalahi hukum syariat? Hal ini kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sesekali tidak akan mendiamkan diri apabila melihat kemungkaran. Oleh itu, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mendiamkan diri apabila melihat para sahabat melakukan solat sunat itu, menunjukkan bahawa ia tidak menyalahi syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat ialah hadis yang berkaitan sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara contoh sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bakhil, Nabi sallallahu alaihi wasallam suka memberi khabar gembira, Nabi sallallahu alaihi wasallam suka bersedekah. Dan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini merupakan sifat yang sangat terpuji, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, yang bermaksud sesungguhnya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah merupakan contoh tauladan dan ikutan yang terbaik buat kita semua. Oleh itu, maka jelaslah maksud yang dikatakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.